Assalamualaikum guys, welcome back. Aku sentiasa berpegang pada idea iaitu sebahagian besar daripada filem yang ada yang ditayangkan pada kita ada pengajaran masing-masing. I don't have friends. I got family. Cumanya pada aku lah kan, sebahagian kecil saja sebenarnya yang ada value yang tinggi. Itu pandangan aku lah. Anyway, ada satu filem seram Indonesia yang bakal ditayangkan dekat Malaysia pada 28 Disember kalau tak silap aku, iaitu Si Jin. And of course lah, kalau kata filem seram Indonesia dan juga Thailand for example, pada aku antara favourite aku lah sebabnya dia punya seram tu memang menjadi, seram tu memang padu, memang kau. Dan memang filem Thailand dengan filem Indonesia, ada sebahagian dia masuk dalam top 5 filem seram untuk aku. Tapi wallahualam untuk filem Si Jin ni, sebabnya aku dah lama dah bersara dah ditengok filem-filem seram, dan baru-baru ni filem Si Jin ni dia ada buat premier dekat Malaysia. Dan selepas filem ni adakan premier dekat Malaysia ni, adalah beberapa pihak yang kurang senang dengan cara promosi filem ni yang dilihat agak keterlaluan dari certain sudut. Dan yang paling dapat kecaman dan juga perhatian ialah poster filem Si Jin ni. Antara pandangan atau kritikan yang aku dapat sebagai contoh daripada Hafiz Effendi, ayat suci Al-Quran dengan nama Allah tidak patut dibuat macam ni. Kalau kata korang tengok poster filem ni, ada kalimah Allah dekat kain seorang individu. Aku tak tahulah kalau kata dia kena rasuk ke, dia hantu ke apa dalam filem ni, wallahualam. Tapi yang pasti ada kalimah Allah dekat situ. Diletakkan pada gambar tak senonoh seperti hantu dan syaitan macam ni, dan pada perempuan tidak menutup aurat. Itulah maksud aku. Dengan gambar grafik yang sebegitu menggambarkan seolah-olah ayat Allah ni sesuatu yang menggerunkan dan tak elok, tak nampak kemuliaan padanya, bukan begitu caranya menulis ayat-ayat Allah. Ini jelas menghina ayat suci Al-Quran yang mulia dengan diletakkan pada tempat yang tak sepatutnya. Dan ada juga dalam bentuk poster kecil-kecil yang diedarkan tersebar di mana-mana. Mungkin akan masuk tong sampah atau mana-mana tempat yang kotor dan tidak suci. Saya mohon, jika sesiapa yang terjumpa poster filem ni, silalah dibakar dan abunya diletakkan di tempat yang mulia. Buang di sungai, telaga atau laut. Atau jangan sesekali dibuang poster tersebut. Benda macam ni seakan-akan mengundang penghinaan terhadap ayat-ayat Allah yang mulia. Saya mohon tindakan segera dari pejabat mufti dan jabatan-jabatan agama untuk ambil tindakan. Asatizah kita tidak sepatutnya mendiamkan diri bila ayat-ayat Allah dipermainkan sebegini. Pada aku pelik juga sebabnya filem ni ditayangkan dekat Malaysia mesti lalu LPF. Aku tak pasti sekarang ni kalau kata poster kena lalu LPF juga ataupun tak. Tapi kalau kata ikutkan pengalaman aku dulu, memang kena lalu benda-benda ni semua. Dan macam mana boleh lepas, wallahualam. Anyway, kata dia lagi, ayat-ayat Allah bukan untuk dipermainkan atau dijadikan bahan filem atau promosi. Sepatutnya guna kaedah lain untuk promote filem ni, bukan dengan poster yang ada ayat Quran macam ni. Al-Quran perkataan Allah yang mulia, wajib dimuliakan dan ditinggikan kedudukan, wajib disucikan dari sebarang anasir yang tidak menunjukkan kesucian. Saya dengan ini membantah sekeras-kerasnya poster filem Si Jin ini. Tidak sensitifkah kita sebagai orang Islam bila melihat ayat Allah dipermainkan sebegini? Yes, aku memang sensitif, and that's why sekarang ni aku jadi sebahagian daripada mereka yang sebarkan pasal info ni. Dan sebenarnya asatizah ataupun pendakwah kat Malaysia ni tak berdiam, yang mana ada salah seorang daripada diorang ni yang komen juga pasal isu Si Jin ni, iaitu Piyu Said, yang mana Piyu Said berkata kepada yang terlibat dengan pembikinan filem ni atau yang menjadi tukang promosi filem ini, kalian wajib tukarkan gambar promo ini dan tidak meletakkan ayat Al-Quran sebegitu. Tidakkah kalian ingin merujuk kepada pihak berautoriti agama untuk buat sesuatu? Ingatan dari saudara seagama walau berlainan negara. Again, LPF, what are you doing? Aku pernah ingat dulu aku nak pitch filem Ruqyah dengan gunakan nama title Ruqyah tu. Lepas tu aku rujuk kepada bot LPF, boleh tak kalau kata aku nak release filem ni, dan aku ingat lagi bot director waktu tu diorang tak bagi lepas sebab benda ni takut akan datangkan persepsi negatif terhadap agama Islam, dan aku hormati keputusan tu, so aku letak ke tepi aku punya idea untuk buat filem Ruqyah tu. Dan bila jadi macam ni, aku pun tertanya-tanya juga, apa yang LPF buat sebenarnya sampaikan ayat ataupun kalimah Allah tu boleh terlepas macam tu saja. Dan sebelum aku buat video ni, aku ada rujuk juga dekat sahabat aku iaitu my brother Amin Idris, dan ini kata dia. Secara asasnya bantahan tu betul lah. Maknanya cara penggunaan kalimah Allah tu tidak pada tempatnya, kerana menjadi kewajipan kepada kita untuk memuliakan kalimah Allah, kerana Allah itu adalah yang maha agung, lebih agung daripada segala agung, maha berkuasa bagi sekalian alam.
Dan lepas tu aku dah tengok jugalah launching filem ni dekat JSC kalau tak silap aku, yang mana dekat situ kita dapat tengok dorang buat gimmick, ada sekumpulan individu yang berpakaian telekung dan juga buat makeup dengan muka menakutkan, tak tahulah kena rasuk ke ataupun dorang hantukan semua ke, wallahu alam, yang mana pada aku image ataupun gimmick yang dibuat tu tak sesuai. Sebab apa? Bagi saya, pertama memakai telekung tu sebenarnya dalam Islam dia tak ada pun khusus telekung. Dalam Nusantara tu baru wujud telekung. Di zaman Nabi dulu, asalkan tutup aurat, wanita dia solat je. Cuma isu ni dia tak proper kerana yang pakai tu lelaki. Dan yang kedua, cara ni sebenarnya akan bawa persepsi ataupun image negatif pada agama sebab dia mungkin akan timbulkan rasa takut pada orang lain dan mungkin akan buatkan orang takut dan semakin jauh dengan Islam. Sedangkan matlamat kita ialah untuk mendekatkan semua umat manusia dekat dengan Muslim, dekat dengan Islam. Dan sekarang ni aku tak pasti sama ada pihak produksi ataupun siapa yang edar filem ni dekat Malaysia ada rujuk agamawan ataupun LPF sendiri pasal benda ni semua. Tapi untuk aku tak setuju dengan cara marketing macam ni. Aku dulu masa aku manage poster-poster filem, aku akan pastikan tak ada elemen-elemen macam ni yang ada dekat sekitar bahan promosi yang bakal dikeluarkan oleh syarikat. Sebab kita fikir dah, kita akan print poster, banting, banner, pamphlet dan sebagainya, dan kebanyakan masa bila kata kita buat promosi sebagai contoh, kita akan letakkan bahan-bahan promosi ni dekat lantai. Dan lepas habis promosi filem ni, lepas filem ni tamat, sebahagian besar daripada barang-barang bahan-bahan yang kita pakai ni kita akan pergi buang, dan ada yang kita akan simpan dekat store, kita simpan dekat lantai store dan sebagainya. Makanya pada aku benda ni kita kena ambil kira juga sebenarnya. Sebagai designer, kita bukan hanya design, kita kena fikir orang kata tu daripada sebelum, semasa dan juga selepas design kita buat tu, dorang akan ke mana dan sebagainya. Jadinya benda tu akan buat kita lagi sensitif lah, especially bila kata kita Muslim, kita kena tahu, kita kena sentiasa hormat kesucian agama kita. Mungkin dekat dalam filem tu sebenarnya diorang nak tunjukkan keagungan Allah SWT, tapi kena ingat, niat tak menghalalkan cara. Banyak lagi sebenarnya elemen-elemen dekat dalam Islam ni yang kita boleh tonjolkan dan juga tak salah dari sudut syariat ataupun tak salah dari sudut adab, adat dan sebagainya, tapi masih lagi boleh menyampaikan maksud yang kita nak sampaikan. Apapun, aku nak tanya, ada tak antara korang yang dah tengok filem ni? Cuba korang komen kat bawah, aku nak tahu isi filem ni. Dan hai kata pepantun, Amin Idris main bola, lari terkedek, tim geram. Jangan lebih kalau berkarya sampai langgar hukum hakam. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.